أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua Anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, ceria selalu insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersiaran pada pagi ini bagi edisi Sabtu 29 April 2023 bersama dengan 8 Syawal 1444 Hijri. Dan saya rasa masih ada kesempatan untuk saya mengucapkan, kami mewakili meja Tanyalah Ustaz, mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bi khair. Walau di mana jua anda semua berada, mungkin yang sedang memandu dan sebagainya, berhati-hati dalam perjalanan anda insya-Allah. Dan untuk topik kita diskusi pada pagi ini, kita bawakan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, iaitu tentang akhlak ketua yang berinspirasi. Ketua yang berinspirasi. Apakah yang bakal kita sama-sama bincangkan pada pagi ini? Untuk tajuk ini kita tampilkan sebagaimana biasa panel ataupun tetamu jemputan kita, Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, yang telah pun bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Raya Ustaz. Selamat Raya. Balik kampung Ustaz. Balik kampung, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua balik kampung. Dah ramai juga yang tak balik Ustaz. Betul. Jadi sebagaimana biasa, kepada anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, ketua yang berinspirasi, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa yang menonton menerusi Facebook Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan sedikit sebelum kita serahkan kepada Fadil Ustaz, sedikit info kepada anda. Ini ada satu perkara yang menarik untuk dikongsikan. Nikmati diskaun 1.5% daripada harga emas dengan kempen diskaun akaun Afin Emas I. Hubungi 03-823-02222 atau kunjungi mana-mana cawangan Afin Bank atau Afin Islamik yang berdekatan dengan anda untuk maklumat lebih lanjut. Jadi sentiasa untuk anda. Jadi itu antara perkara yang ataupun makluman yang cukup menarik untuk sama-sama kita ambil perhatian untuk anda yang ingin menikmati tawaran yang menarik daripada Afin insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, tentang akhlak ketua yang berinspirasi. Inilah antara perkara yang penting juga untuk kita diskusikan. Jadi sebagai mukadimah, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada Da'i Anas yang bersama dengan kita pada pagi ini, sahabat-sahabat penonton Tanyalah Ustaz di mana pun saudara-saudari berada. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita dalam bulan Syawal ini diberi kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Tajuk yang kita pilih pada hari ini, Dai, satu tajuk yang sangat menarik bagi saya, satu tajuk yang barangkali jarang-jarang kita bincang, satu tajuk yang begini fokus berkaitan dengan ketua yang berinspirasi. Yang pertama kita nak sebut begini, semua orang dalam hidup ini dia ada masa-masa dia berada dalam stres, dia berada dalam suasana hampir putus asa, dia berada dalam keadaan keluh kesah. Itu suasana ataupun keadaan yang berlaku pada semua orang. Tak kira siapa pun dia, kadang-kadang berlaku keadaan seperti itu, suasana seperti itu. Kadang-kadang yang berlaku itu
yang berada dalam kesusahan, dalam keadaan berkecamuk itu ialah kawan kita, bukan orang yang jauh daripada kita. Ya. Jadi sudah tentu kita sebagai kawan, kita harus memberi inspirasi, memberi dorongan, memberi motivasi kepada kawan kita, supaya kawan kita yang nampaknya macam putus asa, dia kembali sedar bahawa sebenarnya dalam hidup ini ada banyak jalan keluar. Allah bagi makhraj, bagi jalan keluar yang tertentu. Kadang-kadang yang berlaku juga ialah kita melihat suami kita nampak berputus asa. Ya. Mungkin dalam isu-isu yang tertentu. Siapa yang boleh memberi inspirasi, motivasi? Sudah tentu orang yang dekat dengannya. Kalau suami, isterilah. Kalau isteri, suamilah. Begitu juga kita yang mempunyai anak ataupun anak buah ini, lagilah kita perlu memberi semangat, memberi dorongan, memberi inspirasi kepada anak kita ataupun anak buah kita, supaya anak-anak ini ataupun anak buah ini tidak mudah kecewa. Bahasa mudahnya ialah setiap orang memerlukan inspirasi, semangat, dorongan dalam hidup mereka. Itu dalam keadaan kita melihat bahawa orang itu bukanlah seorang pemimpin, seorang ketua. Apatah lagi kalau kita sebagai ketua. Dan dalam ajaran agama, dalam ajaran Islam ini, kita melihat yang pertama bahawa menjadi pemimpin, menjadi ketua itu adalah amanah. Semua kita tahu bahawa menjadi pemimpin ini, dia bukan satu, kita kata, kemuliaan, bukan satu tashrif, tetapi adalah taklif. Adalah sebagai satu beban, satu amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Satu, kita faham bahawa menjadi pemimpin, menjadi ketua itu adalah amanah. Yang kedua ialah bila kita sebut bahawa ia menjadi ketua itu, menjadi pemimpin itu ada amanah, persoalannya adakah terlalu sukar ataupun terlalu payah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua yang baik. Kalau kita baca buku-buku motivasi, buku-buku leadership kepimpinan, macam nak jadi seorang pemimpin yang idea ni macam susah benar. Betul. Macam susah sangat. Adakah begitu? Kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi SAW, sebenarnya untuk menjadi ketua yang baik, menjadi pemimpin yang baik, bukan terlalu susah. Kerana Nabi SAW sendiri, beliau adalah seorang ketua, adalah seorang pemimpin, dan baginda banyak meninggalkan kepada kita teknik-teknik, cara-cara untuk memimpin, cara-cara untuk menjadi sebagai ketua. Dan seperti yang saya katakan tadi, antara keperluan ketua itu ialah memberi semangat, memberi dorongan, memberi inspirasi kepada anak buahnya. Dan Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim menyatakan bahawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu adalah ketua, setiap kamu adalah pemimpin. Dan semua kamu yang menjadi pemimpin, yang menjadi ketua, kamu adalah bertanggungjawab terhadap orang yang kamu pimpin. Kerana ketua ataupun pemimpin ini dia luas. Mungkin ketua keluarga, mungkin kita kata ketua dalam jabatan sebagai contoh, ketua di syarikat. Jadi bila sebut ketua itu, dia bukan mesti dalam area yang tertentu yang mesti di peringkat yang tinggi semata-mata, tetapi ketua ini di semua peringkat. Dan antara kemahiran yang perlu ada kepada ketua yang menjadi topik perbincangan kita ini ialah bagaimana cara yang terbaik ketua itu memberi inspirasi kepada anak buahnya, memberi inspirasi kepada orang yang dia pimpin. Ini kita kata teknik-teknik ataupun ilmu-ilmu yang perlu kita gali, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hudan Nabi, ataupun petunjuk cara yang ditunjukkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asas kepada perbincangan kita pada pagi ini. Baik, Fadil Ustaz, kita ada soalan yang cukup menarik. Soalan pertama pada pagi ini di Facebook berkaitan topik kita akhlak ketua yang berinspirasi. Dua soalan sebenarnya. Baik, Jura Azlin Sufyan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, apakah ciri-ciri pemimpin atau ketua yang berinspirasi bukannya sekadar bos yang menunjukkan kuasa kepada orang bawahan atau pekerja? Dan yang kedua, apabila diberikan tanggungjawab sebagai leader, adakah sekecil-kecil perbuatan yang dilakukan olehnya jika tidak memberikan inspirasi dan manfaat kepada orang bawahannya akan dihisap kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, satu soalan yang sangat baik yang diberikan oleh sahabat kita. Yang pertama ialah berkenaan dengan ciri ketua yang berinspirasi, yang bukan sekadar bos, yang menunjukkan kuasa kepada orang bawahan dan pekerja. Sebenarnya bila kita sebut bos ini ataupun ketua ini, kita kena ingat satu perkara, bahawa hakikatnya dalam kehidupan ini kita bukan selama-lamanya akan menjadi bos. Kita bukan selama-lamanya menjadi ketua. Justru itu, jika kita menjadi bos, jika kita menjadi ketua, kita perlu beringat bahawa kalau ia dalam bentuk jawatan, ia adalah berbentuk sementara. Betul. Kita tak boleh melihat orang hormat kita, orang tunjukkan sayang kita kerana kita bagus. Mungkin kerana kita, sifat kita itu sebagai ketua, sifat kita itu sebagai bos. Itu yang menyebabkan orang buat baik kepada kita, orang hormat kepada kita. Kita nak tengok betul-betul kita ni dihormati, disayangi ataupun tidak bila da'i selepas kita tidak lagi menjadi bos kepada mereka. Di situlah baru kita mengetahui bahawa adakah kita seorang bos, seorang ketua, seorang leader yang disayangi pada hakikat sebenarnya ataupun itu hanyalah sebagai lakonan semata-mata. Baik, kita akan melihat contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita lihat antara ciri-ciri yang Nabi ini dapat menarik hati, dapat mengambil hati para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka mengikut apa yang dibuat, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah Nabi mencintai orang-orang di sekelilingnya, termasuk anak didiknya, anak buahnya, para sahabatnya tanpa syarat. Dia suka, Nabi cinta kepada sahabat-sahabat tanpa syarat. Kenapa? Keperluan seorang ketua itu menyukai anak buahnya. Kerana sekiranya seorang bos, seorang ketua tidak menyukai anak buahnya, bagaimana dia boleh memberi inspirasi kepada anak buahnya? Macam mana kita nak beri semangat pada orang, kita sendiri benci pada dia, kita tak suka dia, tengok pun tak nak, sebagai contoh. Jadi dalam keadaan begitu, macam mana kita hendak memberi panduan, memberi dorongan kepada anak buah kita? Ada halangan Ustaz? Ya, akan ada halangan, susah, kita pun tak suka dia. Jadi kalau kita bagi dorongan pun, kita bagi inspirasi pun, dia tak akan berkesan. Betul. Sebab dia nasihat ke, pandangan ke, dia semua daripada hati. Daripada hati. Hati ni penting. Justru itu saya teringat dalam peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW, teguran yang berlaku kepada Nabi dalam peristiwa Abdullah Ummi Maktum, seorang yang buta yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi memberi fokus kepada pemuka-pemuka Quraisy, sebab Nabi nak tarik pemuka-pemuka Quraisy ini supaya masuk Islam. Tiba-tiba Abdullah Ibnu Maktum ni dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya nak belajar Quran begitu begini." Jadi Nabi bermasam muka dan Nabi berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermasam muka dan berpaling ketika datang seorang buta. Tengok. Teguran Allah itu, kalau kita perhatikan, dia bukan dari sudut Abdullah Ibnu Maktum. Tengok, Abdullah Ibnu Maktum tak nampak Nabi masam muka, Nabi berpaling, dia buta. Betul.
Tapi Allah tegur itu kerana hati itu, makna maksud itu. Jadi sesuatu itu kita boleh faham di sini, dia datang daripada hati kita. Jadi bila hati kita ini dekat dengan orang yang kita nak beri inspirasi, maka mudahlah seseorang itu untuk menerima nasihat, menerima pandangan daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ketua itu disukai oleh anak buahnya. Yang tadi yang pertama, kita sendiri kena suka. Yang kedua, anak buah itu suka. Anak buah itu suka kepada kita. Mereka tertarik kepada kita. Mereka sayang kepada kita. Maka sudah tentu ketika itu adalah lebih mudah kita memberi inspirasi kepada anak-anak buah kita. Itu di antara dua perkara yang boleh kita bawa. Yang kedua, persoalan yang kedua tadi, mungkin kita akan sebut nanti insya-Allah. Jadi kata apa, kepimpinan melalui teladan. Tak boleh ada gap sebenarnya. Halangan tu antara perkara penting yang perlu sama-sama kita hayati. Dan soalan yang kedua insya-Allah kita akan kupas selepas ini. Jadi terus kekal setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik akhlak ketua yang berinspirasi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Kita bincangkan Ustaz tadi soalan yang telah pun kita jawab untuk sahabat Facebook kita Jura Azlin Sufyan. Kita nak jawab soalan yang kedua pula Ustaz, tentang bila diberikan tanggungjawab sebagai ketua, sekecil-kecil perbuatan yang dilakukan itu adakah akan dikira sama ada yang memberikan manfaat ataupun yang tidak memberikan manfaat kepada yang bawahnya, adakah akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Baik, semua kita tahu bahawa setiap perbuatan kita ini sama ada kecil ataupun besar itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ia kalau dalam bentuk nikmat yang Allah Taala berikan. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca firman Allah, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan mereka ini, manusia ini akan ditanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Apa nikmat ketika itu? Setelah Nabi baca ayat tersebut, dikhabarkan bahawa Nabi minum segelas air bersama dengan para sahabat. Maknanya air putih, air sejuk itu sendiri adalah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi amanah kepimpinan, amanah kita menjadi ketua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh yang baik dalam soal ini. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan Nabi melihat di dinding masjid itu ada kesang ludah, ada kesang kahak. Dan sudah tentu dinding masjid zaman Nabi bukan macam zaman sekarang lah, dibuat daripada tanah liat. Tapi bila Nabi tengok kesang ludah yang ada di dinding masjid, muka Nabi berubah. Berubah itu menggambarkan Nabi marah, Nabi tak suka perbuatan tersebut. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba seorang wanita Ansar datang ke depan dekat dinding tersebut, lalu dihilangkan kesang ludah dan dicalikkan dengan wangian. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita Ansar, yang ketika itu ada sahabat-sahabat yang lain. Apa yang Nabi buat ketika itu? Nabi menyatakan, "Ma ahsana hadha." Alangkah baiknya perbuatan ini. Apa yang Nabi buat? Nabi terus memuji perbuatan wanita tersebut. Yang Nabi puji bukan pribadi, bukan orangnya, bukan batang tubuhnya. Yang Nabi puji ialah perbuatan wanita tersebut. Itu yang kita sebut di awal tadi, Nabi sentiasa memberi inspirasi. Maksudnya ialah inspirasi di sini ialah berbuat baik ini bukan untuk sahabat-sahabat daripada kalangan sahabat lelaki saja.
Sahabiyat pun, sahabat-sahabat daripada kalangan muslimat pun, dia boleh berbuat baik. Buat baik ni untuk semua orang. Satu. Yang kedua ialah inspirasi ni, semangat ni, dorongan ni dia terjadi bila pujian itu dibuat secara publik. Semua orang mendengarnya. Semua orang mendengar. Yang ketiga, pujian Nabi itu bukan menggunakan ayat-ayat yang panjang. Ya. Pendek saja. Ma ahsana hadza. Allah Akbar. Ma ahsana hadza. Itu saja. Tapi kesannya luar biasa. Ia memberi satu dorongan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nanti kalau ada kotoran seperti ini dalam masjid, kami kena bertindak segera. Itu contoh yang mudah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bagaimana cara memberi inspirasi kepada anak didik, kepada anak buah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Al-Fadhil Ustaz, berikutnya kita ada soalan yang datangnya daripada sahabat Facebook kita juga. Intan Zurina Abdul Razak bertanya, Ustaz, apabila Michael H. Hart meletakkan baginda Nabi SAW sebagai tokoh nombor satu paling berpengaruh di dunia, mengatasi 99 tokoh yang lain di dalam karyanya, adakah itu satu tanda aras bahawa Nabi SAW sememangnya dikagumi daripada pelbagai sudut aspek kehidupan, terutamanya sebagai khalifah, sebagai sumber inspirasi buat kita semua, Ustaz? Baik, seperti yang disebut oleh Intan Zurina, bahawa Michael Hart dalam sebuah bukunya yang terkenal meletakkan Nabi SAW ini sebagai pemimpin nombor satu. Di mukadimah buku tersebut, Michael Hart sebut begini, lebih kurang dia kata, mungkin orang tertanya-tanya, kenapalah saya ni yang bukan orang Islam, yang saya ni Kristian, tapi saya meletakkan Nabi ini nombor satu. Kerana dia kata ini adalah kejujuran. Dia kena cakap suatu yang jujur, benda yang jujur. Antaranya ialah melihat daripada kepimpinan Nabi, yang orang boleh mengikut Nabi ni, kata dia daripada pelbagai golongan. Orang yang ikut Nabi ni bukan orang yang tertentu sahaja. Orang yang bertemu dengan Nabi, dia mudah terpengaruh. Justru itu kita melihat orang-orang Quraisy, mereka akan halang pengikut-pengikut mereka untuk mendengar Al-Quran ataupun mendengar bicara Nabi SAW. Kerana bicara Nabi ini cukup baik, cukup hebat, cukup menarik. Bicara Nabi itu tersusun. Ada kisah yang masyhur berkenaan dengan seorang daripada pendeta Yahudi namanya Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam ni adalah orang Yahudi yang berada di Yathrib, yang berada di Madinah. Sebelum Nabi SAW berhijrah, seperti dalam sirah yang kita baca, da'i dan juga penonton semua, kita membaca sirah bahawa semua orang-orang Madinah, tak kira lelaki, tak kira perempuan, menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW. Sebab zaman dulu bukan zaman sekarang, kita boleh agak jam berapa sampai. Jadi mereka tunggu, bila tak sampai lagi, mereka pulang ke rumah, esok datang balik. Antara yang ramai-ramai tunggu itu ialah Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam. Jadi Abdullah ibnu Salam kata, dia pun tunggu juga. Waktu Nabi sampai saja, dia pun tengok wajah Nabi kali pertama. Dia kata wajah ni bukan wajah pendusta. Tengok wajah Nabi tu, dia dah boleh kata wajah ni bukan wajah pendusta. Bukan. Kemudian Nabi beri ucapan pertama bila sampai Madinah. Apa ucapan Nabi? Nabi kata, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala. Allahumma shalli ala sayyidina. Kata Nabi, wahai manusia, sebarkanlah salam, sebarkanlah salam.
hubungilah silaturahim, berilah makan kepada orang yang memerlukan, dan solatlah pada waktu malam dalam keadaan manusia tidur lena, insya-Allah nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Jadi Abdullah bin Salam dia boleh ingat perkataan-perkataan yang dilafazkan oleh Nabi itu satu persatu. Bayangkan, maknanya betul-betul perkataan Nabi itu perkataan yang menarik. Nabi ajar masuk saja Madinah, Nabi ajar perdamaian. Sebab itu seorang ketua, seorang pemimpin, cakap-cakapnya mesti cakap yang mendamaikan. Bukan cakap yang boleh menimbulkan perpecahan, kebencian di kalangan rakyat, di kalangan masyarakat. Kamu pemimpin, kamu mesti menuturkan kata-kata yang boleh memberi rasa hormat, sayang sesama manusia. Jadi caranya, afsyus salam. Sebarkan salam, bina hubungan silaturahim. Hendaklah kamu beri makan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini kita kata konsep yang besar, memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab Nabi tahu bahawa memberi makan ini satu elemen yang penting, sebab orang nak hidup ni diperlukan makanan, dan tak semua manusia bernasib baik, ada keperluan segala-galanya. Maka Nabi kata wa at'imut ta'am. Dan akhir sekali barulah Nabi kata wasallu billaili wan nasu niyam. Kamu solatlah pada waktu malam dalam keadaan manusia tidur, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini yang kita katakan, saya katakan tadi, kalau Michael Hart kata Nabi ni dia boleh memberi pengaruh pada semua orang tanpa mengenai dia orang badui ke, bukan badui ke, orang kaya ke, keturunan baik ke, keturunan apa pun, semua Nabi boleh memberi pengaruh kepada orang tersebut kerana karakter yang ada kepada Rasulullah SAW itu ditunjukkan dalam karakter yang baik. Dan sudah pasti inilah yang disebut oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah pada diri Nabi itu contoh tauladan yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Fadil Ustaz dan juga saudara penonton, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pada pagi ini untuk kita raikan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas Kamis dan Ustaz Ahmad Sukri Yusof, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Minta maaf suara saya tak baik, Dai. Speaker saya tak berelok lepas raya ni. Suara pernah jadi suara tak berelok dah suara saya pagi ni. Minta maaf lah Ustaz dan Dai. Silakan saja. Soalan saya begini. Ni Ustaz, kadang-kadang kita ni banyaklah, kadang-kadang saya tengok ada lah, bukan semua, tidak. Mereka yang mempunyai ketua-ketua, menjadi ketua ini menjadi angkuh, Ustaz. Contohnya mereka tak perlukan teguran, tak perlukan dorongan, kerana mereka kata mereka dah berjaya dengan hasil usaha mereka sendiri. Termasuklah seorang suami kadang-kadang tak perlukan dorongan isteri, tak perlukan yang dikatakan inspirasi daripada isteri itu. Mereka menganggap mereka dah tak perlu ditegur lagi. Jadi soalan saya, apakah boleh kita ni beranggapan gitu, angkuh, bersikap angkuh macam tu, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Patut dengar lain sikit hari ni. Semoga Tuan Haji Umar Abdul Majid diberikan kesembuhan, kekuatan, ketabahan insya-Allah, dan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian yang menimpa. Dan kita akan kupas selepas ini Ustaz jawapan kepada soalan yang diajukan. Terus kekal setia menonton tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik akhlak ketua yang berinspirasi. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, Ustaz Ahmad Sukri Yusof. Telah banyak kita kongsikan kepada anda para penonton, dan bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton di Facebook Live,
Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, jalankan tanggungjawab anda. Mudah-mudahan ramai lagi yang menonton kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan tadi kita ada sahabat pemanggil yang pertama, iaitu Tuan Haji Omar Abdul Majid. Saya tengok suara pun dah sedikit berbeza, semoga diberikan kesembuhan. Dan ada diajukan Ustaz soalan tentang pemimpin ataupun leader yang tidak boleh ditegur ni Ustaz. Antaranya juga termasuk dalam kalangan suami ataupun ketua keluarga Ustaz. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Kita akui bahawa suami adalah pemimpin kepada keluarga. Tetapi ia bukanlah bermakna isteri tidak boleh memberi teguran yang sesuai, tidak boleh memberi inspirasi, tidak boleh memberi semangat. Itu adalah satu pandangan yang tidak tepat, pandangan yang tidak betul. Kerana suami ni yang paling dekat dengan diri dia ialah isteri lah. Yang dia jumpa hari-hari, yang dia hari-hari berbincang dan sebagainya. Kita teringat satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Setelah Nabi mendapat wahyu pertama, Nabi rasa gusar, Nabi rasa bimbang kerana ini pengalaman pertama. Nabi tak faham lagi apa sebenarnya yang berlaku. Jadi Nabi balik, Nabi kata kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, selimutkan saya, selimutkan saya." Nabi rasa takut, Nabi rasa bimbang. Cuba kita lihat macam mana isteri ini memberi inspirasi pada suami. Kepada Nabi. Kepada Nabi ni, kepada Rasul. Bila sudah diselimut, Nabi pun menyebut begini bahawa datang satu makhluk yang memberi wahyu, dan kata Nabi, khasyitu ala nafsi, saya rasa takut pada diri siapa yang berlaku. Jadi Nabi bimbang, Nabi khawatir. Kita sebut di awal tadi, antara tugas isteri itu sendiri ialah memberi inspirasi, memberi semangat, memberi dorongan kepada suami. Jadi bila dalam keadaan begitu, Nabi kata khasyitu ala nafsi, saya takut pada diri saya apa yang berlaku ni. Lantas Khadijah menjawab, kalla abshir. Kata Khadijah, jangan begitu. Kamu kena rasa gembira, kamu kena rasa bahagia. Pasal apa pula kena abshir, kena rasa gembira, rasa bahagia? Kerana kata Khadijah, fa wallahi la yukhzikallahu abada. Kerana demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan kamu. Allah pasti tidak akan menghinakan kamu. Kenapa Allah tidak akan mempersia-siakan Nabi? Kerana track record kehidupan Nabi itu baik. Allahu Akbar. Apa yang Nabi buat sebelum itu? Yang Nabi buat ialah innaka latasilur rahimah. Engkau merupakan insan yang sentiasa membina hubungan silaturahim. Yang kedua, watasdukul hadis. Engkau manusia orang yang sentiasa bercakap benar. Yang ketiga, watahmilul kalla. Kamu sanggup memikul beban orang lain, kesusahan orang lain. Wataqrid dhaif. Kamu sentiasa memuliakan tetamu. Watu'inu ala nawaibil haqq. Dan kamu sentiasa membela kebenaran. Maksudnya, kata-kata ini cukup kuat pada pemikiran Nabi SAW, sehingga Nabi boleh sebut balik perkara ini. Selepas itu maknanya Nabi ingat satu persatu inspirasi, kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kita nak sebut begini, kalaulah Nabi itu sendiri seorang Rasul, seorang kekasih Allah, boleh menerima inspirasi, semangat, dorongan daripada isteri, kenapa tidak kita manusia biasa, orang biasa yang banyak kelemahan? Dan bila kita baca kisah ini, kata-kata Khadijah ni, kita yakin, kita percaya kekuatan Siti Khadijah ataupun Khadijah itu bukan dari sudut kekayaan. Kadang-kadang kita sebut bila Khadijah ni, Khadijah seorang pemurah, orang pertama yang masuk Islam, kemudian infakkan harta ke jalan Allah. Itu betul.
Tapi satu sisi lagi, kekuatan Khadijah ialah kata-kata Khadijah itu adalah kata-kata inspirasi. Kita kena belajar daripada perkataan-perkataan yang disebut oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sebab Khadijah pun dia pun tak faham tentang wahyu, tentang Jibril. Dia pun pengalaman pertama. Tapi dia beri inspirasi dahulu. Lepas tu barulah dia ajak Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Sebab dia, Khadijah sendiri pun tak tahu. Tapi dia tak buat tak sama kalut. Kalau orang kalut, dia pun kalut. Kenapa ni ya Muhammad, kenapa? Panik. Apa ini? Tapi dia bertenang, dia tenang. Dia kata tak apa, kamu begini dipuji Nabi. Akhirnya dia bawa Nabi untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Itu contoh macam mana isteri yang memberi inspirasi kepada suami. Allahu Akbar. Semoga para wanita khususnya di luar sana, para penonton kita pada pagi ini, sama-sama kita dapat mencontohi dan juga mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook Pak Suli Romli yang bertanya. Soalannya, Ustaz, apakah perbezaan antara ketua hari ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengutamakan kebajikan dan tidak meletakkan semua urusan pentadbiran di bahu para sahabat untuk memimpin, sedangkan ketua setiap jabatan atau institusi pada masa kini lebih banyak memberikan arahan kepada semua kaki tangan bawahannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru, Ustaz. Baik, bila kita sebut kepimpinan ni, leadership ni dia adalah satu seni. Satu seni. Dalam perbincangan buku-buku motivasi, buku-buku kepimpinan, mereka membezakan di antara leader dengan manager, ketua dengan pengurus. Pengurus ni sifatnya macam tadilah yang sahabat kita tanya Pak Su Lee Romli tanya ni lah. Kerja dia mengarah je kerja dia. Entah apa arahan pun tak tahu. Kemudian arahan dia ni berkecamuk. Hari ni dia arahan ni, esok 2 jam dia tukar-tukar arahan. Ini bukan leader. Ini bukan ketua. Ini manager. Ini manager. Sebab itu kita sebut di awal tadi, banyak perkara yang boleh kita belajar daripada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah kita kata Nabi tak beri amanah kepada sahabat, Nabi bagi. Cuma kita lihat ni, Nabi ni dia bukan monitor style kita 100%. Tapi Nabi memberi kebebasan dan Nabi pantau. Justru itu kalau kita lihat, Nabi dalam kehidupan baginda banyak memberi contoh-contoh yang baik kepada kita. Kita ambil satu contoh mudah. Contoh macam mana syariat azan ni berlaku. Syariat azan ni, azan bang kita panggil kan. Azan kita ni, dia asalnya ialah pertemuan sahabat-sahabat untuk tunggu waktu semayang. Jadi mereka fikir macam mana cara nak panggil orang solat. Jadi berlakulah perbincangan, cadangan macam-macam lah. Jadi dalam mesyuarat tersebut ada yang mencadangkan supaya guna serunai. Ada yang mencadangkan guna loceng. Ada yang nak ikut style Nasrani, ada yang nak ikut style Yahudi. Tiba-tiba Saidina Umar kata dia cadangkan supaya ada seorang yang berdiri untuk melaungkan azan, panggil orang solat. Nabi pilih idea mana? Nabi pilih idea Umar radhiyallahu anhu. Tengok macam mana Nabi uruskan mesyuarat tersebut. Yang pertama, idea yang ditolak oleh Nabi, Nabi tak kecam. Kita ni kalau mesyuarat idea tak bagus, idea apa idea macam ni, kita mempelekeh-lekehkan idea orang. Nabi tak pelekehkan. Walaupun idea tu tak logik lah kan, nak ikut style cara orang Yahudi, cara Nasrani. Tapi Nabi tak kecam idea tu. Nabi diam, Nabi senyap. Ditolak dengan baik. Ditolak. Dan Nabi tak kata aku tolak. Nabi tak kata pun, Nabi diam. Dan yang Saidina Umar yang Nabi terima ni, Nabi tak puji pun. Saya nama, baguslah idea tuan ni. Nabi tak puji. Nabi senyap saja. Akhirnya Nabi sebagai ketua, Nabi buat keputusan. Apa keputusannya? Nabi kata, wahai Bilal, bangun dan laungkan azan. Cuba kita lihat.
Yang bagi idea ialah Saidina Umar. Yang diminta oleh Nabi supaya azan siapa? Bilal ibn Rabah. Wahai Bilal, bangun, kamu laungkan azan. Kita lain. Kita kalau kita show, kita bagi cadangan, engkau lah buat. Tapi Nabi tengok siapa yang beri idea tu, kekuatan dia bagi idea, kita hormatlah. Yang kedua, untuk melaksanakan idea itu, mungkin orang yang beri idea itu tak sesuai. Jadi Nabi pilih Bilal ibn Rabah untuk melaungkan azan. Ini kita kata contoh-contoh yang sangat simple, sangat mudah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana Nabi ini memberi inspirasi, semangat kepada sahabat-sahabat baginda. Dan percayalah, kalau kita buat mesyuarat seperti itu, orang tak akan takut bagi idea. Orang takut bagi idea ni, pertama, idea itu dikecam. Dia kata idea macam ni, ini ketinggalan zaman ni. Dia kata idea lama. Kalau kadang-kadang dia kata ini idea terlalu up to date ni, kita tak boleh buat lagi ni, 40 tahun akan datang baru kita boleh buat. Pula serba tak kena. Padahal kita kena memberi peluang kepada semua kaki tangan, anak buah, anak didik untuk memberi idea. InsyaAllah dalam banyak-banyak idea itu pasti akan idea yang terbaik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Muhammad Izzuddin di Facebook. Baik, bagaimanakah curahan idea atau pandangan dari seorang ketua yang berinspirasi boleh menjadikan pekerja ataupun bawahannya lebih berdaya saing dan boleh memberikan manfaat kepada sesebuah organisasi itu? Mohon pencerahan Ustaz. Kadang-kadang itulah antara lumrah yang perlu dihadapi. Terkadang bila pendapat kita ni jarang ataupun tak didengari oleh atasan kita, menyebabkan kita jadi moral down sikit Ustaz. Sedikit pencerahan Ustaz. Baik. Idea ni sebenarnya idea ni rezeki. Betul. Idea ni rezeki. Kalau kita sebut, kalau rezeki kita pun datang daripada pelbagai cara, begitu juga idea. Idea ni datang daripada pelbagai cara. Justru itu seorang ketua yang sentiasa memberi inspirasi, dia tidak akan pernah memperkecil-kecilkan idea yang diberi. Dia tak akan perkecilkan. Kerana mungkin idea itu nampak macam tak sesuai sekarang. Tetapi suatu hari nanti idea itu akan menjadi idea yang besar. Ini yang dapat kita fahami daripada contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sahabatnya. Kerana itu, dari sudut Nabi SAW, ialah Nabi kalau nak betulkan kesilapan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda, Nabi akan gunakan cara yang paling diplomatik, cara yang paling sesuai, yang tidak menghiris hati orang bawahan. Jadi kita tak boleh kata sebab aku ketua, terpulang pada akulah apa yang aku nak kata. Tak boleh macam itulah. Sebab Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi menjaga hati orang-orang bawahannya. Kita ambil satu contoh yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Cerita tentang seorang sahabat nama dia Tufai ibn Am. Tufai ibn Am. Tufai ibn Am ni satu hari dia mengadu bahawa suku dia nama Daus. Dia kata, ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad fad'ullaha alaiha faqila halaka Dausun qal Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim atau kama qal. Jadi Daus ni ataupun namanya Tufai bin Amr ad-Dausi ni, seorang sahabat Nabi, dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suku Daus ni dia melanggar perintah kamu, dia enggan menerima dakwah yang disampaikan olehmu, maka doalah kepadanya doa laknat alaiha, doa yang tak baik. Jadi permintaan sahabat tu supaya Nabi doakan yang buruk kepada suku Daus. Faktor dia kerana suku Daus tu tak menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah.
Dan ada orang yang bersama dengan Tufail tu pun kata, dia kata halakat Daus, semoga Allah menghancurkan suku Daus. Allah. Nabi tak tegur pun, Nabi tak kata apa. Nabi kata apa? Nabi berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suku Daus dan datanglah Islam kepadanya. Biarlah mereka ni peluk Islam. Jadi tindakan Tufail ni salah lah. Apa salahnya? Mana boleh doa laknat pada orang. Allah Akbar. Doa laknat ni bukan amalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Jangan sekali-kali kita melaknat, kita kata nista kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kalau yang tak beriman pun Nabi tidak benarkan. Cuma Nabi jawab dalam bentuk ataupun Nabi beri teguran dalam bentuk doa. Jadi sahabat-sahabat tu dah kata halakat Dausun, celakalah, rosaklah, musnahlah suku Daus. Nabi kata, ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan biarlah mereka ni memeluk agama Islam. Maksudnya teguran Nabi itu secara simbolik. Sebenarnya Nabi tak setujulah. Kalau Nabi setuju, mesti Nabi doakan kehancuran kepada suku Daus. Jadi pengajarannya di situ, orang macam Tufail bin Amru dan sahabat-sahabat yang lain pun faham, oh, rupanya walaupun mereka tak beriman, jangan kita doa laknat kepada mereka. Sebab dakwah ni tugas kita ialah menyeru. Betul. Bukan melaknat. Kerana akhirnya hidayah itu adalah pemberian, adalah sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku, apa yang telah pun ditunjukkan contoh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang terbaik kepada mereka yang mungkin belum faham ataupun berada dalam situasi yang kita inginkan. Baik, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk Tanyalah Ustaz. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Saudara, pepatah pernah menyebutkan bagaimana acuan begitulah kuihnya. Dan pepatah yang kedua, bapa borek anak rintik. Itulah antara gambaran yang diberikan kepada mereka yang disebutkan sebagai ketua ataupun pemimpin. Dan Alhamdulillah kita masih lagi para penonton membicarakan topik akhlak ketua yang berinspirasi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Dan terima kasih kepada sahabat yang telah pun mengajukan soalan, kemusykilan, sama ada menerusi panggilan telefon ataupun menerusi Facebook. Dan Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian yang sedang menanti pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah. Moga Dayana dan juga Ustaz Ahmad Syukri juga dalam keadaan sihat. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Soalan saya tentang Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang terbaik, seperti contohnya dalam perang dalam satu peristiwa menggali parit di perang Khandaq, kan? Baginda juga turut serta untuk menggali, dan baginda juga mengangkat batu-batu yang lebih besar daripada para sahabat. Dan juga ada kalanya Nabi Muhammad ni dia ke depan, pemimpin yang ke depan, bukan di belakang. Seperti contoh dalam peperangan, baginda di bahagian di hadapan lah. Jadi baginda juga seorang yang pemaaf, menjual besar. Tapi lagi satu contoh ni saya kata mungkin Ustaz boleh terangkan lagi. Seorang perempuan Yahudi yang selalu menghina baginda turut juga datang ke rumah, menyuapkan makanan di mulut wanita tersebut. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang baginda begitu ambil kisah langsung. Itu Yahudi, orang kafir. Tak pencerahan lebih lanjut, ada lagi peristiwa-peristiwa yang baginda dahulukan diri baginda sebelum mengarahkan para sahabat. Minta pencerahan yang lebih lanjut. Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas dari Pulau Pinang bertanya berkenaan dengan akhlak baginda Nabi SAW sebagai seorang ketua dan juga pemimpin yang lebih terkehadapan. Ustaz, sedikit pencerahan. Baik, sudah tentu bila kita sebut seorang pemimpin tu dia mesti ada sifat rahmat. Dia mesti ada sifat kasih sayang.
Itu yang kita sebut bahawa kasih sayang ni merupakan perkara penting, perkara besar. Dan Nabi SAW seperti mana yang kita selalu baca firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan tujuannya ialah rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat itu, antara maksud rahmat itu ialah kasih sayang, keprihatinan Nabi SAW. Dan seperti yang saudara sebutkan tadi, memang dari sudut layanan Nabi SAW, Nabi tidak pernah membeza-bezakan dari sudut layanan itu, buat baik itu, tanpa mengira dia sama ada Muslim ataupun tidak Muslim, kaya ataupun miskin. Semua itu dilayan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Kerana begini, soal keislaman, soal beriman itu soal pilihan masing-masing. Tugas Nabi ialah menyampaikan. Kita pun baca sifat wajib bagi Nabi, bagi Rasul itu antaranya ialah tabligh, menyampaikan. Jadi matlamat Nabi ialah supaya disampaikan risalah itu. Risalah itu. Jangan kata orang Yahudi, bahkan sahabat-sahabat Nabi sendiri, ada yang baru berjinak dengan Islam ni, dia belum faham lagi. Masuklah seorang lelaki, nama dia dikenali sebagai namanya Abdullah. Dalam hadis sebut namanya Abdullah. Dikenali juga dengan gelaran Al-Himar. Jadi Abdullah ni dia suka buat jenaka. Dia suka buat lawak. Dia pandai buat lawak, dan Nabi bila dia buat lawak, Nabi ketawa. Nabi seronok dia buat lawak tu. Jadi cerita pandai buat lawak ni bukan zaman sekarang je. Zaman Nabi pun berlaku begitu. Cuma kelemahan dia kaki arak. Dia suka minum arak. Dan dia pernah disebat atas kesalahan minum arak. Tapi dia tak kisah. Satu hari dia minum lagi. Dia minum lagi dan dibawa kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Jadi ada sahabat-sahabat kata, kita laknatlah Abdullah ni. Dia tak insaf lagi. Dah datang lagi kena hukum. Bila Nabi dengar begitu ada orang nak laknat, nak kutuk sahabat ini, Nabi kata begini, la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Kata Nabi, jangan kamu kutuk dia, jangan kamu laknat dia. Demi Allah, aku tahu dia sangat mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Cuba da'i sedang penonton tengok. Sekarang dia didatangkan kepada Nabi ni atas kesalahan minum arak. Dan ada orang nak laknat, nak kutuk dia, Nabi larang. Sekarang Nabi cari posisi ataupun ruang lingkup kehebatan orang ni. Kat mana? Nak cerita minum arak tu memang teruk lah. Dan dia akan dihukum. Itu peraturan. Itu undang-undang. Nabi tengok sosok ni, lelaki ni hebat dia. Nabi tahu dia sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulnya SAW. Jadi dalam keadaan begitu, Nabi tengok kelebihan dari sudut cinta dia pada Allah, cinta dia kepada Rasul. Maksud saya, orang yang melakukan dosa besar, minum arak dosa besar kan, pun dipandang sudut positif yang ada kepada lelaki tersebut. Itulah yang berlaku layanan. Banyak cerita ni tentang orang Yahudi, cerita tentang orang Nasrani yang beriman di tangan Nabi SAW kerana melihat karakter Nabi, melihat kehebatan Rasulullah SAW. Inilah yang barangkali yang perlu kita contohi, aspek-aspek yang ada kepada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak lagi akan kita kupas dan juga kita kongsikan kepada para penonton. Dan sedikit info sebelum kita tamat di TV3, sekali lagi kita war-warkan kepada anda para penonton, satukan semua pembiayaan anda untuk pengurusan keuangan serta ketenangan fikiran melalui pembiayaan peribadi iAfin dengan kadar keuntungan menarik.
Untuk maklumat lanjut, sila layari afinalways.com atau hubungi pusat panggilan Afin di 03 8230 2222 tertakluk kepada Terma. Jadi sedikit info kepada anda para penonton, dan insyaAllah kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof membicarakan topik akhlak ketua yang berinspirasi. Tidak ada ketua yang sebenarnya yang melebihi kemuliaan dan juga martabat yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang agung dan juga yang ulung, yang wajar ataupun yang wajib kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Ram Desaru, yang bertanya, apakah perbezaan antara ketua dan pemimpin? Bagaimanakah untuk menjadi ketua yang berinspirasi jika ada sifat sering menakut-nakutkan orang dengan menggunakan kuasanya, iaitu dengan mengugut atau menggertak? Adakah menjadi kesalahan jika seseorang itu tidak menghormati ketua atas perasaan tidak puas hati dalam keluarganya sendiri, Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, terima kasih. Baik, apakah perbezaan di antara ketua dan pemimpin? Jadi perbezaan itu akan tengok kepada apakah skop jawatan yang disandang olehnya. Biasanya bila kita sebut pemimpin itu dalam keadaan ataupun istilah yang umum, dan pemimpin itu sendiri pun dia banyak peringkat, macam juga ketua. Jadi sebenarnya dari sudut perbincangan kita hari ini, kita tidaklah membeza-bezakan di antara ketua dan juga pemimpin. Yang paling penting ialah setiap orang itu kita melihat dia adalah ketua kepada orang yang terdekatnya, ataupun pemimpin kepada orang yang terdekatnya. Bahkan seorang suami itu pemimpin dalam keluarga, sang ibu itu pemimpin kepada anak-anak, mungkin ketua kampung itu dia pemimpin, dia ketua kepada ahli masyarakat di kampungnya. Kita akan tengok keadaan-keadaan amanah kepimpinan itu sendiri. Persoalan yang kedua yang ditanya tadi ialah tentang bagaimana sepatutnya pemimpin ini ataupun ketua ini melakukan tugasnya. Adakah dengan cara paksa, dengan cara menakut-nakutkan? Orang kata bila ketua ni garang, dia takutkan orang, orang pun takut, ugut dan sebagainya. Tapi berbalik kepada yang kita sebut tadilah, kalau begitu mungkin orang hormat kita kerana takut. Yang kedua, dia tak ikhlas lah. Dia mungkin depan kita dia akan buat kerja yang kita mahu, tapi di belakang kita dia tak akan buat. Tak akan buat sebab dia buat itu pun secara terpaksa. Justru itu kalau kita lihat sifat kepimpinan yang perlu ada kepada seorang ketua, yang pertama, dia mesti menjadi orang yang boleh memberi inspirasi. Dia sedar, aku ni pemimpin, aku ni ketua. Sebenarnya ada peluang kepada aku untuk aku memberi semangat, memberi dorongan kepada orang bawahan. Jadi kalau kita dalam syarikat, bila kita ada boleh beri inspirasi,
insya-Allah syarikat kita itu akan berada di tahap yang lebih baik. Justru itu dai kadang-kadang orang menjadi pemimpin ni sebab dia nasib baik. Dia nasib baik, dah tak ada dia paling lama, paling seni, akhirnya orang kat dia ketua. Tapi masalahnya dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Dia anggap bila dia garang, dia boleh marah orang, dia boleh kutuk orang, boleh takut-takutkan orang. Salah sikit aku potong gaji kau. Salah sikit aku tak akan bagi ruang pada kau untuk naik pangkat. Jadi ugutan-ugutan ni bukan sifat seorang ketua, bukan sifat seorang pemimpin. Yang kedua, ketua ni dia kena bercakap dengan gaya bahasa yang boleh memberi motivasi yang sebaiknya kepada seseorang tu. Pernah orang jumpa Nabi SAW, dia terketar-ketar takut jumpa Nabi. First time jumpa Nabi. Nabi dalam keadaan begitu, kalau setengah orang, kalau sifat ketua, dia suka, orang takut pada saya tu. Tapi Nabi tak. Nabi tenangkan dahulu. Nabi kata, jangan takut. Aku adalah seorang, aku ni bukan seorang raja. Aku ni orang biasa. Mak aku dulu makan daging kering, daging salai yang dijemur saja. Pasal apa Nabi ungkapkan begitu? Supaya Nabi tak mahu orang tu bertemu Nabi, bertemu Rasulullah dalam keadaan takut. Dia mesti memandang Nabi itu dalam keadaan gembira, dalam keadaan seronok, dalam keadaan kasih sayang. Dia tenteramkan terlebih dahulu orang tersebut. Yang ketiga ialah ketua itu mesti menjadi orang yang disenangi. Kita kata kalau nak popular ni, orang senang kita. Senang kita apa tu? Kadang-kadang senyuman kita, kata-kata yang baik, tanya khabar. Itu sifat-sifat pemimpin, sifat-sifat ketua yang baik. Jenis kita kata ketua yang garang, yang herdik orang, ini dah ketinggalan zaman dah. Dah ketinggalan itu zaman dulu punya cara, masa orang tak ada ilmu kepimpinan. Sebab pemimpin ni kita nak tarik orang, kita nak gembirakan orang. Kita kalau bekerja pula, kita bekerja dalam satu pasukan, dalam satu tim. Macam mana kita boleh memimpin kalau orang meluat kepada kita, orang benci pada kita? Orang benci itu bukan kenapa? Kerana cara kita bercakap, cara kita lontar idea, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi. Itu yang kadang-kadang menyebabkan orang tak suka pada kita. Orang tak suka pada kita bukan tubuh badan kita sebenarnya. Orang tak suka pada kita ni kerana sikap kita, akhlak kita. Jadi tubuh badan kita, jasad kita tak boleh ubah. Yang boleh kita ubah ialah karakter kita, akhlak kita. Sebab itu Imam Ghazali kata akhlak ni boleh kita ubah. Jangan kita kata saya ni pemarah sebab keturunan saya ni semua pemarah. Jangan kata begitu. Jangan salahkan keturunan kita. Imam Ghazali kata akhlak ni boleh diubah, boleh diperbaiki. Contoh yang paling idea yang kita nampak ialah macam mana Nabi ubah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dari seorang pemarah yang pernah bunuh anak menjadi seorang yang penyayang. Daripada kaki zina menjadi orang yang sangat warak. Daripada manusia penakut menjadi seorang yang sangat berani. Daripada manusia yang memandang kehidupan ni gelap kepada manusia yang memandang kehidupan ni suatu yang cerah. Manusia boleh berubah, manusia boleh berusaha. Ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Nabi sebagai ketua dan juga sebagai pemimpin. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita ada soalan yang juga cukup menarik daripada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Bagaimanakah wanita boleh menjadi seorang ketua yang berinspirasi? Siapakah tokoh wanita kepimpinan Islam yang boleh dijadikan inspirasi kepada wanita masa kini? Ustaz, tadi Ustaz dah cerita sedikit tentang Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin ada sisi lain sahabat-sahabat dan kalangan wanita yang boleh dijadikan sebagai teladan, Ustaz. Kita menerima hakikat bahawa dari sudut ketua ni, dia bukan milik lelaki saja. Di negara kita pun ramai sekali kepimpinan yang menjadi ketua itu, jabatan syarikat itu terdiri daripada wanita, terdiri daripada perempuan. Dan ini tak ada masalah pun dari sudut Islam ni, di atas kebolehan orang tu. Tapi sama ada lelaki ataupun perempuan, sama saja. Untuk menjadi pemimpin yang baik, menjadi ketua yang baik, antara ciri yang kita sebut di awal perbincangan kita tadi ialah orang ataupun ketua yang boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Cara dia bercakap,
cara dia tegur, cara dia mengendalikan mesyuarat, cara dia menerima idea, cara dia menolak idea, cara dia melihat wawasan kepada jabatan pada syarikatnya, itu adalah sangat penting. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Jadi kalau kita kata contoh yang terbaik, sudah tentulah Ummahatul Mukminin yang boleh kita baca. Kisah-kisah mereka yang sangat hebat dari sudut kepimpinan dan sebagainya. Cuma yang kita nak tekankan di sini ialah ilmu kepimpinan ini ialah ilmu yang boleh kita belajar. Berlaku kadang-kadang orang terkejut tiba-tiba dia dapat pos jadi ketua. Dia pun ialah dia asalnya jadi daripada eksekutif, tiba-tiba dia angkat menjadi pengurus. Dulu tak ada staf di bawahnya, tiba-tiba ada 20 orang. Terkejut juga. Macam mana nak buat ni ya? Yang barangkali yang staf di bawah tu kawan dia sendiri. Jadi macam mana? Dia kata susah ni, kawan dulu kawan baik, sekarang aku pula jadi bos. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu ini boleh kita pelajari dan boleh kita teladani daripada kisah-kisah yang boleh kita ambil inspirasi daripada kehidupan Nabi SAW. Dan kita nak sebut juga di sini antara yang berlaku kerosakan dalam satu-satu institusi jabatan syarikat ini ialah orang ni, ketua ni dia pilih kasih. Dia pilih kasih. Bila dia dah suka orang tu, jagalah. Apabila dia suka, dia angkat orang tu. Tapi kalau orang yang dia tak suka, dia jagalah orang tu nanti. Dia akan cuba untuk jatuhkan orang tu dan sebagainya. Kita ambil satu kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Cuma mungkin kisah ini kita akan kongsikan selepas ini, InsyaAllah. Jadi terus kekal setia menonton Tengah Ustaz untuk kita dengarkan sambungan kisah yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Sebentar lagi terus setia menonton Tengah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayna Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi di pagi 8 Syawal ini, para penonton yang mungkin sedang dalam suasana mood raya masih lagi on lagi, insya-Allah. Jadi berhati-hati dalam perjalanan di jalan raya, dan juga mungkin ada saudara-saudara kita yang mampir bertandang di rumah kita. Sama-sama kita menjaga adab di bulan Syawal yang mulia ini, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof untuk akhlak ketua yang berinspirasi. Ustaz, ramai para penonton yang ternanti-nanti sambungan kisah yang nak dikongsikan oleh Fadhil Ustaz. Silakan. Kisah yang saya nak kongsikan ini adalah tujuannya, matlamatnya untuk gambarkan bahawa Nabi ini bukan seorang pemimpin, seorang ketua yang memilih bulu, pilih kasih. Nabi sayang, Nabi ambil berat, Nabi ambil cakna pada semua orang. Antara buktinya ialah suatu hari apabila Nabi berada di masjid, Nabi tanya kepada sahabat tentang kelibat seorang wanita yang kerja dia membersihkan masjid, cuci masjid. Wanita itu digambarkan sebagai imra'atan sauda, seorang wanita berkulit hitam. Maksud berkulit hitam di sini bukan nak hina kulit dan sebagainya, tapi nak gambarkan bahawa dia bukan asal orang Madinah, dia bukan asal orang Mekah, dia asal daripada Afrika yang datang kepada Nabi dan beriman dengan Rasulullah SAW. Nama wanita tersebut ialah Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Nabi tanya di mana kelibat Ummu Mihjan. Bila Nabi tengok, perhati Ummu Mihjan tak ada di masjid. Sahabat-sahabat beritahu, ya Rasulullah, Ummu Mihjan ini sudah meninggal dunia. Bila dikatakan begitu, Nabi tanya, kenapa tidak beritahu kepada saya? Kenapa tak maklumkan kepada saya? Maknanya bagi Nabi, wanita itu penting. Orang yang cuci masjid itu penting, walaupun dia seorang wanita, walaupun kejayaannya nampak remeh. Bagi sahabat itu adalah, dia ni orang biasa, tapi bagi Nabi, dia itu orang luar biasa. Sebab luar biasa, sebab dia khidmat pada Masjid Nabawi. Dia membersihkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kata Nabi kepada para sahabat, tunjukkan saya di mana kubur Ummu Mihjan. Sahabat pun tunjuk kat mana kubur Mihjan, dan Nabi mendoakan di perkuburan tersebut, dan Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah menerangi perkuburan tersebut dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa pengajaran yang boleh kita dapati daripada cerita ini? Gambarannya ataupun kefahamannya ialah Nabi tidak pernah membeza-bezakan orang. Kerana dia ni keturunan baik, dia ni orang Afrika, dia ni orang Ansar, dia ni orang Muhajirin. Nabi pandang mereka itu semua adalah sama. Sebab itu seorang penulis buku yang bernama Khalid Muhammad Khalid, yang menulis buku Rijal Haular Rasul, tokoh-tokoh yang berada di sekitar Nabi, Khalid Muhammad Khalid menulis di mukadimah buku tersebut, kata Khalid Muhammad Khalid, sahabat-sahabat ni sebenarnya ada perbezaan-perbezaan. Kita kena akui, kata dia. Dari sudut warna kulit, keturunan, latar belakang, peribadi beza-beza. Baru masuk Islam, lewat masuk Islam. Tapi dalam perbezaan-perbezaan tersebut, kata Khalid Muhammad Khalid, mereka ada satu persamaan. Persamaan itu ialah hubbur Rasul. Kecintaan mereka kepada Rasulullah. Kita dengar begitu, kita kena faham kenapa sampai ke peringkat itu. Sebab Nabi layan mereka sangat baik. Dan semua sahabat merasa mereka adalah yang terpenting di sisi Nabi. Sebab Nabi layan baik semua orang. Semua orang Nabi layan baik. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah orang Badui yang kencing dalam masjid, yang tak jujur dalam perjanjian, Nabi layan dengan layanan yang baik. Nabi layan dengan layanan yang baik. Sebab Nabi tahu semua mempunyai latar belakang yang berbeza. Tak sama. Akhlak mereka tak sama. Cuma yang yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu dorongan Nabi, inspirasi Nabi. Yang baik menjadi lebih cemerlang. Yang cemerlang lagi cemerlang. Yang takut menjadi berani. Yang kurang yakin kepada penuh dengan keyakinan. Inilah inspirasi semangat yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, sedikit tentang orang kata apa, pepatah pernah menyebutkan para penonton, ditelan mati emak, di luah mati bapa. Itulah antara gambaran seorang wanita yang terpaksa makan hati, Ustaz, akibat daripada perbuatan suami yang tidak meletakkan beliau seorang pemimpin keluarga yang baik. Jadi bagaimana teguran yang terbaik yang diharapkan sebenarnya seorang lelaki itu memimpin keluarga, tapi sebaliknya berlaku, menjadi liability pula kepada keluarga. Sedikit pandangan daripada Ustaz. Baik, kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menyebut ataupun menceritakan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba yang Allah Ta'ala kasih, hamba-hamba yang Allah Ta'ala sayang. Antaranya ialah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka orang-orang yang sifatnya ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Allah itu bersifat Ar-Rahman, ialah mereka yang sentiasa mendoakan. Mereka berkata, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah kurniakanlah kepada kami daripada isteri kami, zuriat kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya persoalan tadi ada jawapannya dalam doa yang diajar oleh Allah, iaitu kita mohon, kita doa supaya Allah kurniakan kepada kita zuriat, isteri yang sifatnya qurrata ayun. Satu. Yang kedua, kita menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa, menjadi ketua yang bertakwa. Jadi dalam isu yang ditanya tadi, dia ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah suami yang sentiasa menyakitkan hati isteri, yang jadi beban emosi kepada isteri.
yang menyebabkan tekanan, yang menyebabkan stres, maka sudah tentu ini kita kena hati-hati. Kadang-kadang penonton tanyalah ustaz, orang yang tak tengok ni kadang-kadang dia baca sekerat. Itu dia kata ustaz ni selalu menyalahkan wanita. Sebab tu saya kata dengar elok-elok ni. Salah faham tu. Maksudnya yang pertama, sekiranya dalam hudud ataupun dalam sempadan kita boleh bersabar dan memikirkan cara nak selesaikan, boleh bersabar dan fikir cara nak selesaikan, buat perbincangan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang perkara ini tak boleh selesai dengan cara itu. Betul. Dia selesai dengan proses undang-undang. Proses mahkamah, mengadu kepada mahkamah. Dan sebenarnya ini pun tak salah. Sebab ada juga wanita yang bila sebut mahkamah tu, tak boleh. Lebih baik saya sabar. Persoalannya kamu sabar ni dah 25 tahun. Betul. Kamu menderita. Jiwa kamu sakit, kamu tidak diraikan, kamu tidak dihormati, anak-anak kamu dilayan begitu buruk. Kamu kata kamu sabar. Bagi saya, pendapat peribadi saya, ada isu yang perlu kita rujuk kepada mahkamah syariah, kepada pejabat agama. Kadang-kadang bukan melalui perbicaraan yang panjang pun. Kadang-kadang sesi kaunseling itu sudah berjaya pun, kadang-kadang berlaku. Tapi kalau kita punya kaunseling itu, sesi kaunseling itu tidak berjaya, mungkin boleh pergi kepada perbicaraan dan sebagainya. Kita negara undang-undang. Betul. Kita ada proses undang-undang. Justru itu manusia ni, dia ada dua cara manusia boleh dibetulkan, termasuk lelaki lah, suami ni. Pertama, dia boleh betulkan dengan nasihat. Ada. Bila dia beri nasihat oleh orang yang dia segan, yang dia malu, bila kita beri nasihat, dia akur, dia berubah. Tapi ada manusia, masuk lelaki, kita semualah, yang tak boleh diubah dengan nasihat. Dia tak akan berubah. Nasihat dia mesti menggunakan undang-undang, proses undang-undang. Jadi kita gunakan proses undang-undang. Ada orang kata, dah kalau macam tu kita cuba aibkan suami kita. Tak, kita bukan aibkan suami kita. Kita nak menuntut hak kita. Yang hak kita itu bukan hak kita saja. Kadang hak itu hak anak-anak. Anak-anak tak boleh buat apa. Betul. Kita tak nak kita menderita, anak-anak kita menderita. Tanpa kita nafikan bahawa proses perbincangan suami isteri di peringkat awal itu lebih terbaik lah. Kita sebut ini, akhirnya kalau tak ada jalan keluar, kita kena gunakan proses undang-undang. Jangan ragu. Kita berdoa, kita qiyamul lail, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita buat istikharah supaya jalan yang terbaik. Jangan kita gunakan, kita sabar sampai kita menderita, anak-anak kita menderita. InsyaAllah proses undang-undang yang ada di negara kita, yang ada di negeri-negeri yang kita ada ini, ada proses yang terbaik yang boleh memberi keadilan kepada semua pihak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab dan juga menjadi inspirasi, panduan kepada kita menegur jangan sampai menghina. Baik, kita ada Mazni Hasan Ustaz di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terlihat di media sosial seorang pengasas produk menghabiskan banyak wang untuk diberikan kepada semua pekerjanya sebagai bonus hari raya. Bagi pekerja yang paling lama bekerja pula, beliau menghadiahkan sebuah kereta. Soalannya Ustaz, adakah ini yang dikatakan sebagai pemimpin yang berinspirasi, dan adakah konsep memberi itu ada kaitannya dengan kelancaran rezeki bagi seseorang? Sedikit pencerahan Ustaz. Baik, bila kita sebut majikan yang baik ataupun ketua yang baik, jangan kita nampak kepada pemberian dalam bentuk fizikal semata-mata, material semata-mata, tanpa kita nafikan kebaikan orang yang mungkin pengasas produk ataupun sesiapa saja sebenarnya umum. Kita jangan nampak bila ketua yang baik, ketua yang memberi banyak hadiah kepada kita. Sebab begini, kita kena faham begini, kita bila kita bekerja dalam satu syarikat, katalah kita bekerja dalam syarikat A, syarikat ni dia punya tanggungjawab, dan syarikat ni dia akan tahu kemampuan untuk membayar gaji, membayar bonus kepada kita. Dan syarikat dia bukan macam kita fikir tahun ni untung,
Oh, jadi kena bagi banyak lah pada saya buat untung ni. Syarikat dia akan pandang 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Yang kita tak mahu begini, Dai. Kita dapat hadiah macam-macam. Itu, ini, package umrah, begitu, begini. Tapi hak pekerja contohnya, EPF tak dibayar. Allah. So tak dibayar. Kita tak nak macam tu. Sebab itu yang lebih penting. Betul. Kita jangan tengok dari sudut sumbangan fizikal ataupun material semata-mata tanpa kita menafikan kebaikan. Satu perkara. Perkara yang kedua ialah kita pun terima hakikat kadang-kadang dalam kehidupan hari ini, dia cara marketing ni berbeza-beza antara satu sama lain. Ada cara marketing untuk menarik pembeli dengan cara itu, ada cara untuk menarik pekerja supaya menyertai syarikat mereka. Ada, masing-masing punya strategi, masing-masing ada cara marketing masing-masing. Kita kena akui, dan setiap syarikat dia punya pemasaran dia, marketing dia tak sama antara syarikat A, syarikat B, syarikat C. Yang paling penting ialah sebagai pengasas syarikat, sebagai pengemudi syarikat, ketua syarikat, kita mesti memberi keadilan kepada pekerja kita. Gaji harus dibayar pada waktunya, dan begitu juga, dan jika ada kemampuan bonus, kita bayar bonus kepada pekerja kita, dan mungkin hadiah-hadiah pada waktu-waktu tertentu itu penting. Cuma dari sudut kajian yang dia buat, kesan pemberian material ni dia tak lama. Betul. Dia tak lama. Orang akan lupa. Betul. Orang akan lupa. Pernah dapat hadiah kereta, dapat hadiah itu ini, lama-lama dia lupa. Tapi yang akan melekat pada seseorang ialah budi baik, kata-kata baik, inspirasi yang diberi oleh ketua. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sebab tu ada pantun pisang emas di bawah belayar, Masya Allah. sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Dan saya kira itu sebagai kesimpulan akhir yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof untuk topik kita pada pagi ini, akhlak ketua yang berinspirasi. Ustaz, masa cukup mencemburui kita, banyak sebenarnya yang akan kita kongsikan lagi, tapi kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada pagi ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma la tada' lana min hadzal maqam dhanban illa ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala dainan illa adaita, wala mazluman illa nasarta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Esok sebagaimana biasa, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama moderator Da'i Fahmi dan ahli panel kita Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dengan topik munakahat beli jiwa. Apakah jiwa yang nak dibeli itu? Sama-sama kita akan nantikan siarannya pada esok hari. Saudara, sehingga berjumpa lagi, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Wal asr ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih banyak.